Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimulakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, fadil ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, abang-abang, bapa-bapa, kakak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya Allah masih lagi memberikan kepada kita kesempatan dapat lagi kita memulakan hidup kita yang pada hari ini dalam keadaan yang selesa dan beriman. Moga-moga perkongsian ilmu kita pada pagi ini dapat kita jadikan amal yang menjadi sebab musabab Allah meletakkan kita dan memilih kita untuk masuk ke syurganya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi ini kita nak kongsi sikit satu tajuk dalam kitab Bahrul Mazid jilid ke-17, yang ini apa? Babul maja'a fi sa'atil karamillahi ta'ala wa rahmatih. Bab yang telah datang ia pada menyatakan luas kurniaan Allah Ta'ala dan rahmatnya. Tu kan Allah kata apa? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak sanggup menghitungnya. Punya banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya nikmat dan rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah itu dan nikmatnya tu, nikmat yang paling besar sekali yang anugerah Allah kepada kita adalah Islam tu. Kan? Islam ni Allah kata inna din indallah Islam, agama yang ku redha Islam ya. Kau tak supaya datanglah agama-agama lain atau fahaman-fahaman lain, Allah tak terima kan. Yang nak menjaminkan masuk syurga orang Islam ya. Hatta dia tu berdiri di atas tiket Islam ya kan. Apa amalan pun dia tak buat, tapi mati dia dalam Islam, masuk syurga juga akhirnya kan. Berbanding dengan orang yang bukan Islam ni, orang kafir, walaupun dia baik tak mana pun, ada orang kafir baik ada kan. Sebab namanya manusia, dia sifat-sifat kebaikan tu ada kan. Tapi dia tak masuk Islam, bukan Islam, mati dia kena azab dia. Tu istimewanya nikmat Islam itu yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita minta kan ke Allah, tak pernah minta pun kan. Jadi lahir-lahir kita celik-celik mata kita tengok mak kita pun pakai telekung, mak kita, bapak kita pun pakai pakai ketayak, pakai songkok, kita pun dilaungkan azan dengan iqamah tu. Itulah istimewanya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni. Sebab apa? Kita hidup di dalam Islam ni banyak nikmat dan keistimewaan yang Allah kurniakan. Tu. Jadi ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata tuan kitab ni, kata Syekh Idris Al-Marbawi, tuan-tuan baca kitab dia daripada jilid 1 sampai lah jilid ke-22 kan. Tak tahulah 22 jilid tu kita habis dulu ke kitab yang habis dulu kan. Tapi Allah tak tanya berapa banyak kitab dah kamu khatam dah, kamu baca, kamu belajar ke tak belajar. Tu sebabnya selagi mana hayat di kandung badan, ilmu tu kita kena cari kan. Tu sebab Allah kata apa? Allah berfirman, Allah kata apa? Sesungguhnya manusia ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
manusia ni sempurna kejadian. Kalau dibanding dengan kejadian makhluk yang lain, manusia ni sempurna dah. Kalau kita hitung nikmat Allah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, sempurna dah sungguh. Allah kurniakan kita tu, setengah orang kata dia tak dapat hidayah. Tuan-tuan, kita hidup-hidup ni manusia ni Allah bagi hidayah lah. Hidayah apa? Yang berupa mata, telinga, hidung, mulut, akal. Bila kita melihat sesuatu itu, itu hidayah. Kita nampak, oh orang ni cantik, masjid ni cantik, orang berjalan pergi masjid. Akal tu kena tanyalah, you pergi masjid buat apa? Tu. Jadi kenapa mereka tak tanya? Sebab berasa selesa dengan kehidupan yang mereka hadapi sekarang tu. Sebab bila mana di zaman jahiliah tentang bayang ketika mana Nabi Isa, di antara Nabi Isa transition ke Nabi Muhammad SAW, ketika itu tak ada apa fahaman dan agama, sehinggalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebab in between that tu, kehidupan manusia ketika itu berada di zaman jahiliah. Zaman jahiliah ni zaman orang kata apa? Uncivilized people, tidak bertamadunnya manusia. Hidup dalam keadaan jahiliah ni tuan-tuan, ikut suka dia aja. Dia nak buat apa dia buat. Dia tak suka anak perempuan dia tanam. Bukan dia kahwin, dia suka perempuan ni, dia bersama pagi, petang satgi cerai, satgi malam sangkut balik. Tu sebabnya di zaman tu tawaf ni telanjang. Tawaf Kaabah tu telanjang. Mutazam dulu ada telaga Zamzam tu, orang mandi, yang tawaf yang mandi. Tu jahiliah tak jahiliah tak tahulah. Maka Allah utuskan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk streamline balik manusia ni, bawa kepada civilized, bertamadunnya manusia. Itu sebabnya Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni di akhir sekali. Dan kita pula nikmat dia apa? Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tu pun kita tak pernah minta ke Allah pun, tapi Allah lah yang pilih kita. Mana kata sayangnya Allah kepada kita. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula kurniaan Allah dan rahmatnya tiada terkira luasnya dan tiada terhitung banyaknya. Kata tuan kitab ni, kurniaan Allah dan rahmatnya tiada terkira luasnya. Nikmat Allah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang berapa ramai manusia yang menghargai nikmat Allah ni. Rambut ni tak ada, pergi tanam ni, bayar puluh-puluh ribu, punya nak jadi cantik. Gigi yang tidak tersusun ni, bubuh braces pula. Ada orang pergi implant pula gigi tu. Sekarang tak pakai implant dah, dia pakai tu je, pelekap gigi tu, nak bagi cantik. Sedangkan yang Allah cipta tu dah cantik dah. Kita tengok setengah orang hidung ni dah okey dah, pergi bagi mancung pula punya. Yang kufur nikmat. Nak nyatakan apa? Bahwasanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu terlalu banyak. Sungguh pun demikian, itu tiada habis-habis ya, bahkan tiada berkurangan. Tuan-tuan, daripada zaman Nabi Adam AS, manusia di zaman Nabi Adam AS sampailah ke kita ni, dah berapa kurun dah, berapa bilion manusia dah yang mohon ke hadirat Allah SWT, yang minta rezeki daripada dia, yang dapat nikmat daripada dia, tak habis-habis. Tu yang nak menyatakan bahasanya nikmat di sisi Allah itu tak pernah habis dan tak pernah kurang. Kemudiannya, dan disuruh Tuhan pinta jua apa-apa yang dikehendaki daripadanya. Dah dapat dah kita ni, Allah suruh minta lagi. Minta ke Allah, dapat kita dapat dah, minta lagi, Allah suruh minta kat dia. Pinta kepadanya petunjuk dan taufik, minta petunjuk. Itu untungnya kita bila jadi orang Islam, orang beriman ni, siapa yang pilih tu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha tu. Allah kata aku ialah bagi ilham. Ilham nak apa? Nak solat. Maka di dalam solat tu, itu sebab Allah mencipta manusia ni, Allah lebih mengetahui manusia ni level mana, sejauh mana kemampuan manusia ni. Kenapa Allah tak suruh kita solat 50 waktu? Allah bagi 5 waktu.
Di dalam 5 waktu ni, siapa yang melaksanakan secara istiqamah 5 waktu ni, insya-Allah dia akan kenal aku, kata Allah. Dia akan sebab di dalam solat itu ada ketika mana kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita pagi-pagi ni tu, dan seawal-awal pagi ni memulakan hidup baru, kita dah membesarkan kalimah Allah dengan Allahu Akbar. Bayang tu, kalau tak sembahyang bila nak sebut? Nikmat Allah pilih. Allah pilih kita tu, bagi nikmat boleh sebut dia. Pagi ni kalau kita minum kopi pun kita boleh rasa lagi nikmat manis dia tu, sedapnya betul. Tu semuanya semua milik Allah. Allah suruh kita minta. Sebab apa dia suruh kita minta? Sebab nikmat yang ada pada dia takkan habis-habis. Tu. Sebab apa dia suruh minta lagi? Nak menandakan bahasanya beradanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia suruh kita rasa dia tu ada. Kan? Tu. Kemudiannya, dan pinta kepadanya kekayaan dan sihat afiat. Dia suruh kita minta kaya. Allah tak suruh kita minta fakir. Kita tengok berapa ramai orang yang susah nak masuk, nak daftar anak sekolah pun, Allahu Akbar. Tak zaman-zaman sekarang ni. Allah tak suruh minta kat orang lain dah, tak minta kat makhluk, minta kat dia. Insya-Allah Allah, bukan insya-Allah, Allah kata apa? Allah kata mohonlah kepada aku. Da'uni astajib lakum. Doa kepada aku makbul. Tuan-tuan, sifat Allah ni, Allah tidak akan menolak setiap doa dan permohonan daripada makhluk dah. Tuan-tuan yang kata nikmat Allah ni, tuan-tuan, tak usah kata kita yang orang Islam ni. Orang yang bukan Islam pun minta Allah bagi. Yang Allah nak cerita tu, bahasanya Allah ni yang bersifat Ar-Rahman ni tu, Ar-Rahim tu. Dah tentu dah manusia jenis tu takkan patuh kepada perintah Allah, tak ikut pun arahan Allah pun. Namun rezeki dapat juga dia, nikmat dapat juga dia. Orang beriman dapat hujan, dia dapat hujan. Kita makan rasa kenyang, dia pun rasa kenyang juga. Tapi ada beberapa perkara yang dia tak merasa macam mana orang Islam merasa. Ketenangan dia tak dapat tenang. Dia tak dapat ketenangan yang kata sakinah tu. Tak percaya tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan yang bukan Islam masuk Islam, tuan tanya dia, apa you rasa? First and foremost dia akan kata apa? Saya ada rasa tenang atau tenang tu Allah bagi dekat kita, tapi kita tak berasa walaupun sifat tu ada. Sebab kita ni dah mangli dah, kita dah Islam sejak azali tu, tak berasa nikmat-nikmat Allah tu. Jadi bila nak berasa tu, bila kehilangan sesuatu tu baru kita rasa. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan, 1973 meninggalnya seorang legenda filem, P. Ramlee. Masa ada dia tu filem dia, orang buat tak kisah. Sekarang ni tuan-tuan kita tengok, Allahu Akbar, kalau ada P. Ramlee, dia berkata filem lagi bagus. Tengok kesan dia tu. Apa cerita yang dia tak buat tuan-tuan, yang berlaku sekarang ni semua ada. 2 untuk engkau, 1 untuk aku, ada berlaku. Undang-undang kan kita buat, berlaku. Musang berjanggut, tu serta. Orang kata apa? Wali filem dia lah. Kita wali nikah, wali juga, tapi wali nikah je lah. Tu nak cerita apa? Nikmat Allah tu. Demikianlah tersebut di dalam kabar seperti yang dikeluarkan oleh hadis oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Zar qala Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fasalunil huda ahdikum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abi Zar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, berfirman Allah Ta'ala, ni hadis kursi, hai hambaku, bermula sekalian kamu itu sesat, melainkan siapa yang aku tunjukkan dia, maka pinta oleh sekalian kamu kepada aku petunjuk, nescaya aku akan tunjuk sekalian kamu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, sesungguhnya manusia itu semua sesat. Kita lah kan, kalau tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Allah pernah berfirman, Allah kata apa? Tidak akan beriman seseorang itu
melainkan dengan ila biiznillah, keizinan aku. Tuan-tuan, Allah pilih kita tu nak jadi orang beriman tu. Allah yang mengizinkan. Tu Allahu Akbar. Tu yang namanya Allah suruh minta kat dia. Nak minta jadi baik ke, nak minta jadi kaya ke, nak minta ketenangan ke, kebahagiaan, rahmat, sejahtera, semua minta dia. Sebab dia yang mempunyai segala nikmat itu. Dia yang berkuasa di atas segala nikmat itu. Manusia tak berkuasa. Minta kepada manusia, manusia boleh bagi apa? Kan? Manusia kalau dia dia berbakti kepada kita, ada tu di sebalik dia tu. Kan? Ni dah aku bagi kat hang ni, hang jangan lupa aku pula tu. Tu dia kata. Kan? Allah tidak pernah menjanjikan. Kan? Itu sebabnya pada orang kafir pun Allah bagi nikmat juga. Telah kepada orang beriman. Kan? Tu. Tetapi kepada orang beriman ni, kalau Allah kurniakan rezeki kepada dia, bukan saja di dunia dia dapat, di akhirat pun dia dapat. Kan? Pada orang kafir ni dunia ajalah. Dia buat baik, Allah akan balas balik. Tu janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Setiap kebaikan aku akan gantikan dengan kebaikan. Pada orang Islam ini, dia buat baik, Allah akan bagi balik kebaikan itu, bukan saja di dunia, dapat pula di akhirat sebagai pahala untuk dapat kita masuk syurga Allah Ta'ala. Kan? Hai hambaku, bermula sekalian kamu tersesat melainkan siapa yang aku tunjukkan dia, maka pinta oleh sekalian kamu kepada Allah petunjuk, nescaya aku tunjuk akan sekalian kamu. Tu dalam solat kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sehari semalam tu kita duk minta berapa kali tu? Minta. Kan? Minta petunjuk kepada Allah. Sesungguhnya tersebut pada sepotong hadis dalam masalah 146 tadi, sekalian kamu itu sesat, yakni menyimpang daripada jalan yang betul, yakni lain daripada jalan yang diberi taufik kepada yang betul, melainkan siapa-siapa yang ditunjukkan dia dan dipelihara akan dia tu. Sesat, kata Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya kita semua sesat. Kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak digerakkan, diilhamkan kita untuk nak melakukan kebaikan, tak buat kita. Kan? Tetapi yang katanya manusia ni, dia jahat macam mana pun tuan-tuan, dia gangster macam mana pun, tetapi ada masa dia duduk bertafakur sat, dia duduk melengung sat, dia akan terfikir balik, aku ni nak jadi apa? Kan? Sebab apa? Nabi bersabda, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Manusia ni, tiap-tiap orang diperanakkan itu diperanakkan di atas awal mula kejadian. Kita dulu kan baik. Kan? Dan awal kejadian tu pun kejadian manusia yang pertama di mana? Di syurga. Tempat yang baik tu. Tempat yang penuh kenikmatan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam di syurga tu, sedangkan Allah kata wa isqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak cipta manusia menjadi khalifah di muka bumi ni, dan dicipta daripada tanah tu pula diambil daripada bumi ni, 7 petala bumi ni diambil. Pasal apa Allah tak cipta Nabi Adam ni di dunia itself? Allah naikkan, Allah suruh malaikat bawa tanah tu ke dalam syurga tu, dibuatnya orang kata apa, bukan patung, jasad Nabi Adam tu, serupa replika tu, kemudiannya dihidupkan Nabi Adam di dalam syurga. Nak cerita ni, Allah nak bagi tahu kita bahwasanya manusia, engkau asal usul sana baik, tempat baik, dan akan kembali ke sana. In between that, Allah cipta neraka juga. Dan Allah ni tidaklah nak sewenang-wenangnya masuk mengazabkan manusia dan neraka tu. Itu sebagai pengajaran untuk manusia ambil pelajaran bahwasanya aku dah bagi dah undang-undang dan
Tu peraturan alam ini, maka ikutlah kamu. Kalau siapa yang tidak ikut peraturan dan kehendak aku, maka masuklah dalam neraka. Allah zalim ke kalau menyiksa orang dalam neraka? Dah. Allah kata aku dah bagi dah peringatan, aku dah suruh dah hang pilih agama yang aku redha. Hang kena carilah. Tu sebab aku bagi akal. Tu sebab mata bila memandang, sekadar memandang saja tak jadi apa. Akal ini berfungsi. Akal akan kata apa? Waktu masjid. Ramai orang ada mata tapi dia memandang, sekadar memandang, tak ambil pengertian daripada tu. Sebab akal itu tidak berfungsi. Kan? Tu lah syarat-syarat orang nak semayang ni apa? Islam dan berakal. Kan? Kalau tak ada akal ni orang gila. Orang tak semayang tu orang gila. Kan? Tu je cerita dia. Allah bagi itu. Habis. Maka dikata orang yang sesat itu bagi tiap-tiap yang berpaling daripada jalan yang lurus. Tu orang yang sesat itu orang yang bila diberi jalan-jalan yang baik dia tak ikut. Sama ada dengan sengaja ataupun lupa, sedikit ataupun banyak. Maka demikianlah makna kepada firman Allah Ta'ala, wa wajadaka dhallan fahada, dan telah didapati akan dikau itu sesat, maka ditunjuknya. Tuan, Allah yang tahu manusia itu sesat sampai level mana. Itu sebab the turning point itu, kadang-kadang Allah bagi dia terantuk ke, yang kata pepatah Melayu kata apa, dah terantuk baru nak mengadah ke. Tu kadang-kadang orang kena pun dia terfikir ish, dia balik kepada jalan yang lurus tu. Ada juga yang bagilah peringatan apa pun dia buat tak tahu aja. Ajak dah. Dia kata tak apalah, you pergi dululah, nanti I later lah. Later. Dia sebab apa? Dia ingat nafas yang dia punya tu, nafas tu dia punya. Dia ingat dia boleh tongkat langit. Dia tak ingat nak mati. Kan? Jadi alhamdulillah Allah sentiasa memberi peringatan kepada kita untuk buat persediaan untuk meninggalkan alam yang namanya dunia ni. Kan? Bila wallahu alam. Tu. Yakni didapatnya ketiadaan dapat petunjuk, dan maksud hadis itu seorang itu boleh dapat ilham kepada jalan betul daripada Allah, dan boleh berlindung kepada pelajaran hukum-hukum Qur'annya yang mulia supaya dapat harap diberi taufik kepada hikmahnya. Tu dapat apa? Ilham daripada Allah, yang kita kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Malaikat dia tak ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia tak ada pilihan. Manusia ada pilihan. Allah bagi akal, malaikat Allah bagi akal saja, limited edition, itu saja kerja dia. Manusia ada pilihan. Itu sebab manusia ni banyak ragam. Ada yang nak senang, dah senang, hendak lagi senang, dah cukup, rasa tak cukup. Kan pilihan. Orang bagi ikut sini bagus, dia kata tak mau ikut sini. Pilihan manusia buat. Okey. Habis. Jadi sesat itu jadi dalam petunjuk. Kata Al-Maziri, bermula zahir hadis dalam masalah 146 itu, bahwasanya sekalian manusia itu dijadikan atas sesat, melainkan siapa yang ditunjukkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Kita ni pun disebab tunjuk daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun hidayah tu datang mana? Sebab ibu bapa kita yang mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun hidayahnya. Kita dapat kedua ibu bapa yang beriman, kita dapat kawan-kawan yang beriman, yang ajak kita duduk dalam majlis kuliah, yang ajak kita pergi solat berjamaah. Itu pun hidayahnya. Kawan-kawan yang tu. Itu sebabnya kata Nabi Muhammad SAW, manusia ni nanti dalam syurga ni bertengkar dengan Allah Ta'ala tu. Ni skrip benda tak berlaku lagi akan berlaku. Kita tengok nanti kalau kita masuk syurga. Nabi kata bukan bertengkar apa, tanya kepada Allah ni, tanya, ya Allah ya Tuhanku, kami ni dari contoh daripada surah An-Nur, jemaah kami ni sekian ni, this is the list nama, tapi ada 2-3 orang tak ada ya Allah. Tak ada, kami cari tak ada dalam syurga.
Allah kata hang pergi tengok sebelah, pintu sebelah neraka. Pergi ambil tu. Tu yang kata syafaat tu. Kan? Itu sebab bila Allah pilih kita tu dalam jemaah yang macam ni, masya-Allah, syukur banyak nikmat kan. Tu. Setengah orang Allah tak pilih pun. Bukan Allah tak pilih tuan. Dia sendiri tak mau pilih. Takkan dia tak nampak, takkan dia tak dengar yang nama hidayah telinga ni. Hayya 'alas salah. Kan? Tuan-tuan ingat saja ke rumah yang kita duduk dekat surau ni dah have been set di Lauh Mahfuz kan? Allah nak jadi kita, Allah nak jadikan kita ni orang ahli masjid tu. Kan? Sebab apa? Tidak ada suatu perkara yang berlaku secara kebetulan dalam Islam, tak ada. Semuanya wa ma tasya'u illa ayyasha Allah innallaha aliman hakimah. Aku yang mengatur semua daripada A sampai Z. Daripada A sampailah kita kehidupan dalam syurga. Tu, semua dah ada dah. Saat ni jadi apa, saat ni jadi apa, kan? Tidak ada kebetulan. Kita saja yang kata kebetulan pula I datang sini, you pun datang sini. Kan? Semua tu dah set dah. Kan? Habis. Samalah jodoh kita. Kita ni carilah kenal sini kenal, lalas bertunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Tu selalu berlaku tu. Kan? Bercinta dengan orang lain, bertunang dengan orang lain, kahwin pula dengan orang lain. Tu kita lah masa zaman-zaman Romeo tu lah. Kan? Tu. Tu sebenarnya Allah nak bagi kita, tuan-tuan, Allah mengajar kita dengan banyak berfikir. Allah bagi kita fikir sesuatu yang berlaku di hadapan mata kita, kan? Allah suruh kita fikir, itulah kebesaran Allah, ketentuan Allah. Kita yang merancang dan yang menentukan Allah Ta'ala. Kan? Kita sekali pukul 8 nak pergi pasar tani, tengok-tengok tak pergi pasar tani, pergi tu supermarket. Kan? Kita, Allah saja yang menentukan. Habis. Maka sesungguhnya jadilah maksudnya dengan makna hadis pertama itu telah menyifatkan orang-orang itu dengan keadaannya sesat itu dahulu daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW tu, macam mana sesat bangetnya orang-orang di Mekah. Kan? Nabi dapat tu transformkan minda orang-orang ketika itu. Tapi adalah juga yang kufur, terus kufur dan engkar kepada Nabi. Sebab itulah sifat manusia, ada yang degil, ada yang sombong. Itu yang nama sifat mazmumah. Kan? Yang nama sifat tercela. Allah bagi kepada manusia ni sifat-sifat tu. Sebab apa? Nak menguji manusia tu. Kan? Dia bagi ada manusia takabur, sombong, riak, ujub semua. Ada sikit kelebihan, automatik dia jadi sombong. Ada pangkat sikit jadi sombong. Kan? Tuan-tuan sedar ataupun tidak, di Malaysia ni kita duk kata India tu pakai kasta. Kita pun kasta je. Hidup kita kasta je. Datuk Tan Sri, orang kampung lah. Kan? You tahu tak siapa? Datuk no. Baru Datuk. Kita ni Datuk kekal, tak action pun. Ada cucu Datuk lah. Kan? You tak tahu ke Datin tau. Datin pula. Kan? Setengah haji hajah. Saya ada mengajak orang muslimat. Masa belum dia pergi haji, kan, kita ada panggil kak. Tiba-tiba balik di Mekah, kan, panggil dia kak tak mau dah. Ustaz, saya hajah lah Ustaz. Tuan-tuan, haji dengan hajah ni Malaysia je pakai. Sebab kita ada tabung haji tu ya. Negara lain tak pakai tuan. Tuan-tuan pergi tengok. Orang putih pakai. Indonesia orang tak pakai. Malaysia je lah. Itu sebabnya yang pergi haji balik tak macam orang pergi haji pun. Kan? Dia nak title tu aja. Tuan-tuan, kerja haji ni berapa lama? Bukan sampai sebulan pun, 5 hari habis kan? Dia orang kaya, dia duit banyak, pergi touchdown Mekah, Madinah, balik 5 hari haji. Kan? Perangai macam setan pun haji ni. Contoh kan. Tuan-tuan tanya haji tuan minum arak tuan. Saya tengok haji minum arak.
Tuan nak cerita apa orang Islam? Tak malu tuan. Orang kafir tak minum arak. Orang kafir ada tak minum arak. Kita dengan tengok perempuan lah pergi haji, tunjuk dalam Facebook, dah hajah pakai, ya Allah, ketat banget. Tu sebab Nabi kata tanda-tanda orang yang makbul haji dia, kan? Yang kita doa minta haji makbul, umrah makbul. Dekat Mekah, ya Allah, hari-hari Masjidil Haram ni pergi, balik masjid berharamai. Haram tak pergi pun masjid, dah balik kampung. Tu sama orang pergi haji, kan? Tu Allahu Akbar. Bukan nak mengata saja, nak cerita bahawa benda ni berlaku, kan? Habis kata dia. Firman Tuhan lagi, wa kullukum faqirun illa man aghnaytuh fasaluni arzuqkum. Dan bermula sekalian kamu itu berhajat kepada sekalian perkara melainkan orang yang aku penuhkan hajatnya, maka pintalah oleh sekalian kamu akan apa hajatnya, nescaya aku beri akan kamu. Itu janji Allah. Allah tak pernah mungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tahu. Kita minta tuan-tuan, Allah bagi. 3 kaedah Allah bagi, kan? Ada yang kita mohon, Allah bagi on the spot, bagi, kan? Yang keduanya, Allah makbul, tapi Allah simpan dulu, simpan ketika mana bertemunya kita dengan Allah di padang mahsyar. Yang ketiga ni Allah tunggu kan? Doa siapa yang ketiga? Doa ibu kita dulu 30 tahun dulu, ibu kita masa kita kecil dulu duduk doa, ya Allah, kurniakanlah aku anak yang soleh dan soleha. Jadi kita macam ni. Ni berkat doa ibu ni, kan? Kita jadi baik ni tuan-tuan, satu doa kita lah, satu doa kaum muslimin yang lain. Itu sebabnya kita ni, kan, kalau kut tak berapa tahu lah berapa banyak pahala kita ni, kan? Kut nak tahu lah kot. Sehari-hari yang kita doa tu, Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. 2 bilion tuan-tuan akan dapat 2 bilion pahala untuk satu muslim, satu dunia ni 2 bilion. Kalau tuan-tuan 5 kali sehari dah 10 bilion. Itu yang tuan-tuan boleh kira. Yang tak boleh kira, ya Allah kurniakan kita jadi orang baik, Allah bagi pahala. Kita niat nak sedekah, dah dapat pahala. Niat baru melangsungkan sedekah tu, dapat pahala lain pula. Pegang Quran, dapat pahala. Tengok Quran, dapat pahala. Baca Quran, pahala lagi. Allahu Akbar tu. Sembang kalam yang baik, dapat pahala. Banyak kaedah tuan-tuan, Allah nak bagi pahala kat kita ni tuan-tuan, kan? Sebab apa? Kehidupan kita di akhir nanti satu jangka masa yang cukup panjang, kan? Duduk dalam kubur saja berapa lama dah tuan-tuan yang duduk dalam kubur, kan? Kalau pahala kita sikit, habis lagi tu kan? Tu. Jadi tu sebab Allah kaya dengan pahala ni, kan? Allah boleh bagi kita dan tidak akan habis-habis. Berapa juta, berapa bilion orang dah minta dah, kan? Bukan kata tu. Contoh lah tuan-tuan, kan? Tengok rezeki yang namanya ikan dalam laut tu, daripada moyang kita tu, ciup-ciup apa tu, kan? Tak habis-habis ikan dalam tu, yang kata rezeki Allah, kan? Tu. Minta sebarang yang dihajat kepada Allah Ta'ala. 5 minit Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh ia kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran dan hadis kursi, seperti pada hadis ini bahwasanya meminta apa-apa hajat kepadanya kerana ia memberi dan tiada jadi berkurangan kepadanya apa yang diberinya. Mintalah kepada Allah apa pun, kan? Tak pernah berkurang ke Allah, kan? Tidak akan kurang sampai bila-bila. Maka sedangkan dengan tiada dipinta kepadanya pun diberi, tak minta pun beri. Allah Ta'ala ni punya kayanya Allah, kita tak minta pun Allah bagi. Nafas kita pernah minta? Ada kita pernah doa, ya Allah Tuhanku bagilah kami nafas? Tak pernah minta, tapi Allah bagi. Percuma pula tu. Itu sebab dengan jadinya COVID-19 ni, barulah kita tahu nikmat oksigen tu, kan?
Dalam udara kita ada 21% oksigen yang kita duduk sedut tu. Kita tak tahu berapa nilai dah kan, 21% tu kan. Rupa-rupanya pakar-pakar ni buat calculation kan, satu hari kita kena sedut berapa liter tak tahulah, di convert dalam liter, equivalent tu 1.6 juta satu hari kita kena bayar. Kalau Allah minta duit lah 1.6 juta. Sekarang ni orang yang kena COVID tu, usung tu, tabung tu 280 ke apa satu tabung tu habis tu berapa jam je. Kalau habis tu kalut cari. Tu Allah bagi kita nikmat oksigen tu. Allah, siapa kena stage 3 stage 4 tahulah macam mana cerita dia, punya susah nak menafas. Sama lah kita pun, masa sihat setengah orang dia tak perasan, sakit tu barulah dia rasa. Allah nak makan ni tak boleh, nak makan tu tak boleh kan. Tuan-tuan kalau ada duit, orang kaya 500 juta dengan orang biasa ni makan roti canai, orang biasa bayar RM1, tuan bayar apa boleh 500 sekeping RM1 juga kan. Tu pun kalau boleh makan, tak boleh makan tuan makan lah ni tak boleh lah, kecil manis pula dan kan. Jadi syukurlah di atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Habis cerita dia kan. Habis. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya satu daripada ibadat yang tidak saya diputuskan itu ialah minta ampun sebarang dosa kepada Allah Ta'ala. Allah suruh kita mohon keampunan juga. Jangan berasa tak ada dosa. Kita ni celik-celik mata dosa dah. Mata kita ni bukan kita nak pandang pun, tapi kalau tak pandang rugi juga. Rezeki kan, dah lenggok elok lalu depan tu tengok je lah kan. Dia yang datang pahala tengok 3 kali kan. Kalau ni kita kan smart sikit, tengok daripada mula tengok tu sampai penghabis, tu baru sekali, tak berdosa tu. Tu jadi dosa. Jadi Allah kata apa? Mintalah ampun kan. Tu sebab tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ketika mana selesai saja salam daripada solat itu, Nabi akan istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tuan ni kan orang baik, kita kan dah semayang tadi tu, semayang tu baik kan, tapi kenapa kita kena istighfar lagi kan? Nabi bersabda, Nabi kata apa? Takut-takut aku dalam semayang lagi aku gelong. Tu Nabi tuan-tuan. At least tuan-tuan kita istighfar at least 3 kali sehari semalam, 15 kali. Okey lah, pada tak ada langsung. Tapi tuan-tuan saya cukup yakin lah, tak main lah 15, kurang-kurang 100 paling koman. Tapi tuan-tuan tak koman, pergi 1000 kan. Habis kata maka siapa daripada sekalian kamu tahukan bahwasanya aku mempunyai kuasaan atas mengampun dosa, maka lalu ia minta ampun kepada aku, nescaya aku ampun bagi siapa yang meminta ampun itu, dan tiada aku peduli sebanyak mana dosanya sekalipun. Tu dia Allah bagi garanti kat kita tu. Pintu taubat ni kata Nabi Muhammad SAW seluas langit dan bumi. Pintu tu mana kata mintalah. Allah ni maha pengampun. Allah tak pernah kata asyik hang je buat dosa ni, apa hal hang ni. Allah bukan sifat seperti manusia. Manusia kita kata macam tu, asyik hang je minta, tak ada orang lain ke? Tu kita. Tapi Allah no kan. Allah kata hang minta lah kali ni hang buat dosa, betul hang minta ampun, petang sekali lagi buat pula, aku ampunkan dosa hang lagi. Besok buat pula, aku ampun lagi kan. Setiap kali permohonan kan istighfar itu ada hadis dalam penawar bagi hati, hadis yang ke-36 kot. Nabi kata, Nabi bersabda, ada seorang lelaki yang sering melakukan dosa, tetapi dia sering juga bertaubat. Ketika mana dia mohon bertaubat, dia kata, ya Allah, aku ni berdosa, ampunkan dosaku. Allah akan bagi tahu kepada malaikat, wahai malaikat, kau tengok tu manusia tu, dia tahu dia ada Tuhan yang akan mengampunkan dosa dia, aku ampun dosa dia. Tu Allah, dialog Allah dengan malaikat kan.
Kemudian Nabi sabda lagi, dia buat dosa lagi pemuda ni, kemudian dia minta ampun lagi. Allah akan kata, wahai malaikat, tengok, dia tahu aku ni Tuhan dia, aku akan ampun dosa dia. Tu Allah. Yakinlah kita bahasanya Allah tu sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab Allah tahu kita ni bukan baik sangat dulu kan. Sekarang lah baru baik, dulu tak apa baik pun. Sekarang ni semua baik. Saya cukup yakinlah tuan-tuan yang ada dalam dewan solat ni kan, muslimat, tuan-tuan tak pernah tinggal dah solat. Dulu ya, dulu kita suka lah letih tak buat. Sekarang ni kita nak tinggal satu waktu pun kita rasa Allahu Akbar, tak tergamak rasa. Sebab apa? Tu yang kata halawatul ibadah dengan halawatul iman tu, bukan semua Allah bagi kan. Kita nasihatlah kawan-kawan, walaupun dia jahat, dia dah Syekh Ana ni jahat lah, tapi semayang juga, ente terus semayang. Jangan kata dah jahat semayang, apa tak payah semayang. Kita kadang-kadang mulut kita pun jahat juga kan, semayang. Sebab semayang tu akan tu. Sebab semayang ni Nabi kata tiang agama kan. We got no choice, kita tidak ada pilihan kan. Untuk kita patuh kepada 5 rukun Islam ni, the 5 pillars of Islam ni, tinggal satu saja bungkus kita. Kita pilih, kita aku tak mau zakat lah, tak mau zakat, habis kita kan. Haji tu boleh tahan lagi, haji kalau ada kemampuan kan. Tapi kalau dah kereta 5-6 biji dalam garaj, tak pergi haji ke, kacau lah kan. Tapi bukan kita tolak lah, tak betul lah kan. Tu Allah bagi. Sama juga dengan rukun iman kan. Aku tak apa yakin lah ni qada dan qadar ni, bungkus kita tu. Macam tepung bungkus habis 7 suku berhenti kuliah bukan boleh lama-lama tuan. Taat itu tiada faedah bagi Tuhan, bahkan ia faedah bagi hamba yang taat kepadanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita taat ni tuan-tuan, Allah tak dapat apa pun. Tak bertambah kuasa Allah, tak kurang kuasa Allah, tak kurang kuasa Allah kan. Yang kurangnya, yang ruginya kita ialah lepas daripada bala seksanya dengan neraka dan lainnya di akhirat, dan dapat balasan syurga dan nikmatnya dalam akhirat jua. Orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah itu kan, terlepas ia daripada seksa dan dengan neraka di hari akhirat, dan dibalas dengan syurga tu kan, syurga Allah SWT dan nikmatnya dalam akhirat juga. Dan tidak pula taat hamba-hambanya itu jadi menambah kerajaannya sedikit pun. Satu dunia ni, katalah satu dunia ni Islam, semua orang beriman, tak tambah pun kuasa Allah. Allah tetap macam tu kan. Tu. Dan kerana itulah diberitahu oleh Tuhan seperti di dalam sepotong hadis di atas itu, akan bahwasanya jikalau berhimpun semua manusia yang dahulu dan yang kemudian, dan yang hidup dan yang mati, dan manusia semuanya dan jin semuanya berbuat ibadat dan taat kepadanya, tiada menjadi yang demikian itu menambah kerajaan Tuhan sebesar sayap nyamuk pun. Tu yang ruginya kita lah kan. Kita jangan pula ambil kesempatan, tak apalah hampa buatlah, boleh sikit-sikit aku tak apa. Jangan kira sikit-sikit kan. Neraka ni bukan sikitnya. Masuk neraka tak ada kata 1 jam. Kau Allah nak bagi 1 jam tak kan. Paling koman lah 1000 tahun. Tu paling koman 1000 tahun kan. Kalaulah kita berdiri di padang mahsyar tu 63 tahun ikut dunia yang kan, baru 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit ni nak berdiri 50,000 tahun, tak makan tak minum, duduk berdiri lagu tu ya. Bukan boleh sembang gebang-gebang macam kita kat kampung. Bersembang kena sirih ke apa tak, berdiri ya. Bukan kita tanya tu tuan, sahabat tanya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, ni 50,000 tahun ni tak makan tak minum ni, nak jadi macam mana ni Rasulullah? Rasulullah kata tak apa, orang beriman ni no problem kan. Tapi Rasulullah tak kata lah no problem kan. Yang selalu mengamalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenyang Rasulullah tu, kenyang. Kita nak fikir macam tu, macam mana kerja Allah Taala kan? Tu yang kita duk buat solat tasbih, lepas solat kita duk tasbih tu, tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hak Allah dan Allah boleh buat macam-macam kan. Tu jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, bertemu kita sekali lagi. Kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya, tuan-tuan boleh tanya, tapi tuan-tuan takkan tanya, tuan-tuan jenis senang faham ya, insya-Allah. Wallahu alam. Tuan-tuan, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salawat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nas'alana sana la fi khusila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi muhammadi rasulullah. Allahumma fil lana dzunubana wal walidayya warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau hindarilah kami ya Allah daripada wabak yang sedang melanda kami, jemaah-jemaah kami, ahli-ahli karyah kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.